Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Isteri berkenan berangkat menyertai kejohanan tenis bergu campuran 2024. Kerjasama ibu bapa, masyarakat dan guru perlu dalam membentuk insan berkualiti. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengira Anak Isteri Pengira Anak Sarah binti Pengira Haji Saleh Abdul Rahman berkenan berangkat menyertai kejohanan tenis bergu campuran 2024. Kejohanan berlangsung semalam di Gelanggang Tenis Kelab Peak. Berangkat sama anak-anda Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Haji Muhammad Azmi bin Haji Ghazali, Pengurus Ampik Performance Sdn Bhd. Pada kejohanan tersebut, pasukan Yang Teramat Mulia Bouncing Beans menentang pasukan Rocket Scientist. Dianjurkan buat julung kalinya oleh Kelab Peak, kejohanan dimenangi oleh pasukan Rocket Scientist. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama menganjurkan program Wira Fajar sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-19. Program berlangsung awal pagi tadi di Masjid Az-Zakirin, Rancangan Perumahan Negara Meragang. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Program antaranya diisikan dengan tazkirah bertajuk Belia Siaga Masa Depan. Program bertujuan mendidik diri para belia untuk mengerjakan sembahyang berjemaah di masjid. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Mengatakan katanya bangkit di padang mahsyar kelak dengan bagaimana? Dengan keadaan bertelanjang. Tidak ada apa-apa. Arah katanya. Sempena meraihkan ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Jepun, Kedutaan Jepun dengan kerjasama Yayasan Jepun menganjurkan Festival Filem Jepun di Times Cineplex berakas. Hadiran Tuan Terutama Medatoro, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam dan Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Fela, Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 6 filem Jepun ditayangkan secara percuma yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Kilanas diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Mukim Kilanas, Kampung Bengkurong. Hadir yang berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tersebut ialah Awang Ahmad Husaini bin Haji Mohsin. Majlis Pengundian dan Pemilihan akan diteruskan lagi Ahad ini di tempat yang sama. Akhlak Rasulullah SAW perlu dicontohi dan diadaptasikan dalam cara hidup setiap individu. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana.
Jualan runcit pada suku tahun kedua 2024 mencatatkan penurunan sebanyak 6.1% berbanding suku kedua 2023 dengan hasil jualan menurun daripada 446.1 juta ringgit kepada 418.9 juta. Dari segi isi padu jualan, aktiviti jualan runcit juga mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 5.9% berbanding suku kedua 2023 yang menunjukkan penurunan permintaan domestik. Penurunan hasil jualan runcit didorong oleh penurunan jualan peralatan perabot dan rumah diikuti dengan jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai khusus, jualan di pasaraya dan jualan di gedung serbaneka. Berbanding dengan suku tahun pertama 2024, nilai dan volume jualan runcit pada suku tahun kedua 2024 juga mencatatkan penurunan. Nilai jualan runcit menurun didorong terutamanya oleh penurunan jualan peralatan perabot dan rumah diikuti jualan peralatan elektrik dan peralatan pencahayaan isi rumah di kedai khusus, jualan perkakasan, cat dan kaca di kedai khusus, jualan di pasaraya dan jualan di gedung. Prestasi jualan perkhidmatan makanan dan minuman menurun dengan hasil jualan juga menurun daripada 111.5 juta ringgit kepada 110.4 juta. Dari segi volume jualan, aktiviti makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan negatif yang menunjukkan penurunan permintaan domestik. Penurunan hasil jualan makanan dan minuman disebabkan oleh penurunan hasil jualan bagi kedai makanan segera, aktiviti lain-lain perkhidmatan makanan dan restoran. Bagaimanapun, berbanding dengan suku tahun pertama 2024, nilai dan isi padu jualan perkhidmatan makanan dan minuman pada suku tahun kedua 2024 mencatatkan peningkatan. Laporan penuh bagi kedua-dua aktiviti boleh didapati melalui laman sesawang JPS. Guru itu diibaratkan seperti cahaya yang menerangi kegelapan. Ia memberi petunjuk dan panduan dalam memahami apa jua ilmu yang dipelajari. Tugas sebagai guru atau pendidik bukanlah suatu tugas yang boleh dilakukan oleh semua orang. Sememangnya orang yang berkemahiran dan berkebolehan sajalah yang dapat berbuat demikian. Dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan, juga menggariskan tugas guru adalah menyeluruh dalam proses pembentukan diri seseorang manusia yang menyediakan landasan atau asas kukuh sehingga anak-anak didiknya dapat mencapai kejayaan bukan sahaja dari segi pencapaian akademik, bahkan mampu membentuk insan yang mempunyai akhlak baik dan kepribadian mulia. Di dalam Islam, kedudukan guru dipandang tinggi dan mulia sesuai dengan ketinggian ilmu. Betapa besarnya jasa seorang guru kepada masyarakat, bangsa dan negara, maka sudah sewajarnya mereka dihormati, dikasihi dan dihargai. Bahkan Islam menjadikan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak bangsa, kita selaku ibu bapa dan masyarakat juga mempunyai peranan untuk berganding bahu dan bekerjasama dengan guru-guru dalam membentuk anak-anak menjadi insan yang cemerlang dan berkualiti di masa hadapan. Unit Kerohanian dan Khidmat Masyarakat Hal Ehwal Pelajar Universiti Brunei Darussalam UBD bersama Persatuan Mahasiswa UBD pagi tadi mengadakan program Quranic Journey, sesi tadabbur Al-Quran bertajuk Rasulullah Contoh Ikutan Terbaik. Program dikenalikan pada setiap Jumaat dan Minggu ini diadakan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Tadabbur Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21 dikongsikan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiyah, yang antara lain menggariskan tentang akhlak Rasulullah yang sepatutnya dicontohi dan diadaptasikan dalam cara hidup setiap individu. Hasil dan rekomendasi dari mesyuarat-mesyuarat tertinggi BIMYAGA serta perkembangan inisiatif BIMYAGA bersama dengan development partners dibincangkan semasa mesyuarat BIMYAGA Trade Facilitation Cluster kali kedua. Mesyuarat luar itu diadakan di sebuah hotel di Gadong.
Pembukaan mesyuarat disempurnakan oleh Muhammad Azizil Hakim bin Haji Ibrahim, pemangku pengawal Kastam dan Eksas Diraja. Mesyuarat dihadiri oleh para pegawai kanan bagi kumpulan-kumpulan kerja Kastam, Immigration, Kuarantin dan Security, CIQS dari negara-negara ahli BIMniaga serta perwakilan-perwakilan daripada BIMniaga Facilitation Centre, ASEAN Development Bank, ADB dan BIMniaga Business Council. Turut dibincangkan ialah laporan-laporan kumpulan-kumpulan kerja CIQS mengenai perkembangan projek-projek di bawah bidang masing-masing dan seterusnya membincangkan perkembangan terkini ke atas kajian Koridor Ekonomi dan IMT GT Blue Economy Strategy 2030. Pameran Majlis Ilmu 2024 dengan tema menangani gejala mental yang diadakan di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. Pameran disusun dalam 5 zon utama yang memberikan gambaran tentang aspek kesihatan mental dari pelbagai perspektif. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 3 Oktober. Alhamdulillah, ini sebenarnya baik. It's very useful untuk publik, untuk orang ramai, terutamanya orang-orang yang dah mengetahui apa mengenai kesihatan mental ini kan, apa sebenarnya kesihatan mental ini. Tapi kalau by having masuk dan melihat pameran-pameran ini, sebenarnya ada video apa tu kan, video klip pernah lihat kan apa tu, jadi banyak yang boleh dipelajari. Buku menyambut Hari Keputeraan dengan semangat Ilal Hijrah dan Amalan Penjagaan Kesejahteraan Minda dan Emosi. Buku panduan doa dan zikir diterbitkan semasa sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-78. Kedua-dua buku baru tersebut dilancarkan semasa perasmian Majlis Ilmu yang diadakan baru-baru ini. Buku menyambut Hari Keputeraan dengan semangat Ilal Hijrah adalah hasil karya yang berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Buku terbitan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri bertujuan meningkatkan kefahaman mengenai semangat hijrah dan kepimpinan raja yang berdaulat. Buku Amalan Penjagaan Kesejahteraan Minda dan Emosi, buku panduan doa dan zikir yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan pula memberikan panduan praktikal tentang amalan doa dan zikir. Buku ini mengandungi penerangan mengenai perkara-perkara yang menjejaskan kesejahteraan mental serta manfaat setiap doa dan zikir. Koperasi Persatuan Tiba Kotiba dengan tanggungan Berhan petang tadi mengadakan majlis penyampaian sumbangan derma kepada mangsa yang terlibat dalam musibah kerosakan atap rumah akibat angin kencang baru-baru ini. Penyerahan derma disempurnakan oleh Awang Haji Matasan bin Haji Bongsu, pengerusi ahli lembaga Kotiba kepada Awang Yusof bin Wahid. Majlis berlangsung di stesen minyak Koperasi Persatuan berkenaan Kampung Salambigar. Bank Baiduri dianugerahkan sebagai bank terbaik oleh Euromoney tahun ketiga berturut-turut. Bank tersebut menerima anugerah seumpamanya. Anugerah berkenaan diterima oleh T. Eng Hoi, Ketua Pegawai Eksekutif bank tersebut. Menurut Euromoney, di samping menunjukkan prestasi kewangan yang kukuh, Bank Baiduri juga komited kepada transformasi digital dengan usahanya untuk memberikan perkhidmatan perbankan yang berkembang. Majlis penyampaian anugerah diadakan di sebuah hotel di Singapura. Berikutan video yang tular di media sosial mengenai kejadian ikan yang banyak terdampar dipercayai terjadi di Kampung Pengkalan Sibabau Mentiri, Jabatan Perikanan menjelaskan bahawa maklumat tersebut tidak benar dan disahkan berlaku di luar negara. Setakat ini perairan negara bebas daripada kejadian air kemerah-merahan
dan ikan-ikan kecil seperti tamban, aur-aur dan pusu adalah selamat untuk dimakan. Orang ramai dan para nelayan dinasihatkan agar tidak berasa cemas atau bimbang dengan insiden tersebut. Jabatan Perikanan menasihatkan kepada orang ramai supaya tidak mudah percaya akan makluman-makluman dan berita yang disebarkan melalui internet atau media sosial lain tanpa memastikan kesahihannya. Orang ramai juga diingatkan untuk lebih bertanggungjawab dan tidak turut menyebarluaskan sebarang perkara yang belum disahkan oleh Jabatan Perikanan. Pertanyaan lanjut, hubungi talian 277-0068 semasa waktu bekerja atau email inquiry@fisheries.gov.bn. Separuh jalan di kawasan lampu isyarat, Jalan Residensi, Jalan MacArthur dan Jalan Sungai Kiangga akan ditutup sementara bermula hari ini hingga 30 September 2024. Penutupan sementara itu adalah bagi pelaksanaan kerja-kerja pemasangan loop sensor dan penarikan kabel baharu. Penutupan sementara bermula pukul 9 pagi hingga 4 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca.